Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid tahun 2, hari ini kita akan belajar subjek PJPK, tapi hari ini cikgu nak fokus pada pendidikan kesihatan. Tajuk kita hari ini dalam pendidikan kesihatan adalah kita akan belajar topik tentang sehat selalu. Dalam buku teks awak boleh rujuk muka surat 69. Tajuk dia sehat selalu. Jadi tajuk ni kita dah bersambung daripada tajuk kita minggu lepas. Minggu lepas kita kan dah belajar tentang postur badan, kan? Betul tak? Postur badan dan juga waktu rehat dan waktu tidur, betul tak? Hari ni kita sambung lagi. Kita nak tengok, hari ni pula kita nak tengok tentang kepentingan kenapa kita manusia ni kena jaga postur badan, dan juga kenapa kita nak kena jaga waktu tidur ataupun waktu rehat kita ni. Apa pentingnya kita nak kena jaga kedua-dua tersebut. Baik, kita tengok dulu. Sama-sama rujuk, sama-sama baca. Kamu perlu menjaga postur yang betul, rehat dan tidur yang cukup untuk pertumbuhan fizikal yang sihat. Jadi dekat sini yang paling utamanya dia cakap kita kena jaga, kita semua manusia kena jaga postur dan juga kena jaga waktu rehat dan waktu tidur dengan betul supaya pertumbuhan fizikal kita ni sempurna. Sistem manusia memang Tuhan jadikan macam tu. Kena jaga sistem badan kita ni, Tuhan dah jadikan kita sempurna, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dibagi pula kesihatan yang baik. Jadi kita manusia ni tugas kita jagalah kesihatan kita. Jaga kesihatan kita. Baik, yang pertama sekali kepentingan, kita nak tengok tentang kepentingan menjaga postur. Ingat lagi postur ni apa? Minggu lepas dah belajar postur kan? Minggu sebelum ni kan belajar postur. Postur ni ialah kedudukan ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, dan juga ketika kita duduk. Kedudukan badan kita, bentuk badan kita ni macam mana. Itu postur, kena jaga. Berdiri kena tegak, duduk pun kena tegak, tak boleh duduk bongkok macam ni, tak boleh. Berjalan pun kena berjalan dengan yang betul, bentuk badan kita betul, lurus, tegak. Kena jaga. Kenapa nak kena jaga benda-benda ni semua? Kenapa nak kena duduk dengan betul? Kenapa nak kena berdiri dengan betul? Tak boleh ke berdiri sengit-sengit macam ni? Tak boleh ke? Kenapa nak kena jaga? Kenapa nak kena berdiri betul-betul? Kenapa nak kena berjalan betul-betul? Inilah saya sebabnya, kepentingan dia. Kenapa awak nak kena duduk betul-betul? Kenapa awak nak kena berdiri betul-betul? Kenapa awak kena berjalan betul-betul? Inilah sebab dia. Yang pertama sekali, untuk memastikan tumbesaran kita ni sempurna. Kan, kalau awak duduk pun, kalau duduk belajar dekat dalam kelas pun duduk, awak tengok daripada tepi duduk membongkok macam ni. Jadi bila postur awak tak betul ni, duduk dalam keadaan membongkok, ini telah mengganggu sistem tumbesaran badan awak. Tak kisahlah cikgu sendiri pun kalau duduk macam ni, cikgu ni tak apa, kita bukan tak apa. Maksudnya tumbesaran dah kurang berlaku. Dia tumbesaran pesat, tumbesaran cepat berlaku waktu awak umur macam awak kanak-kanak. Sampailah umur mungkin dalam 27 tahun, 26 tahun, tumbesaran tu akan berhenti dah. Macam umur awak kanak-kanak, awak sentiasa membesar, makin lama makin besar. Jadi awak kena jaga. Awak kena jaga betul-betul. Kalau awak duduk tak betul, tumbesaran awak akan terbantut. Yang pertama sekali, tulang belakang awak lah akan bagi kesan sebab tak jaga postur. Tulang belakang akan membengkok, membongkok, sebab tak jaga postur badan, tak duduk betul, tak berdiri dengan betul, tak berjalan dengan betul. Tumbesaran dah terbentuk dekat situ. Kemudian yang keduanya, kenapa nak kena jaga postur ni? Untuk mengelakkan kecederaan. Jalan tak betul, kalau awak tengok gambar ni pun macam mana ni, gambar dia terjatuh. Sebab apa? Sebab postur tak betul lah. Berdiri sengit, jalan sengit, tak betul, jalan tak lurus, jalan sengit, akan menyebabkan kecederaan. Mungkin pada badan kita ni, tubuh badan kita ni ada banyak sendi. Tahu sendi? Sendi ni sambungan antara tulang dengan tulang. Ni sendi. Sambungan antara tulang dengan tulang. Jadi pada bahagian kaki yang menyokong badan kita ni, kan,
pada bahagian kaki yang menyokong badan kita waktu kita berjalan, waktu kita berdiri. Kalau kita tak jaga postur betul, boleh menyebabkan kecederaan. Kaki terplank out, kan, terjatuh, tergelincir sebab jalan tak betul, tak jaga postur dengan betul. Sepatutnya berat badan kita ni, beban badan kita ni ditanggung oleh, sewaktu berdiri, tanggung oleh kaki, otot kekuatan kaki kita. Tetapi kita tak jaga postur, kita berdiri sengit, kita berjalan sengit. Dah berat badan ni, abdomen lain pula yang tanggung, abdomen pinggang pula yang tanggung pula berat badan kita. Itu bahaya, boleh menyebabkan kecederaan. Sepatutnya kaki yang tanggung berat badan. Boleh mendatangkan kecederaan kalau tak jaga postur. Kemudian apa lagi kepentingan dia? Badan lebih sihat. Mestilah badan lebih sihat. Jaga postur dengan betul, duduk tegak, jalan tegak, berdiri tegak, kan, semua lurus, cantik. Jadi itu akan menjamin kita punya kesihatan. Badan kita lebih sihat, lebih cergas. Lebih cergas, lebih sihat. Awak tengok atlet-atlet macam mana? Atlet-atlet jalan macam mana, kan? Tegak badan tegak, jalan, berdiri. Seorang askar macam mana? Macam tu. Nampak? Badan mereka sentiasa sihat. Ada awak tengok askar berjalan bongkok, duduk bongkok, tak ada. Semuanya lurus. Berkawat, waktu berhimpun berkawat pun macam mana badan dia? Lurus, tegak, berdiri tegak. Jadi askar tu ada yang sakit ke? Sihat, sentiasa sihat. Melainkan dia sakit demam tu lain lah, disebabkan virus dan sebagainya. Ini dari segi dia punya otot badan dia sihat. Sebab postur dia sentiasa betul. Seorang askar, kan, contoh yang paling mudah nak ambil. Seorang askar, postur badan dia sangat cantik, tegak, kemudian hidup lebih cergas. Macam tadilah, bila badan kita dah sihat, kehidupan kita akan jadi lebih cergas. Senang kita nak buat aktiviti. Sekarang aktiviti popular apa? Berbasikal. Aktiflah, cergas nak berbasikal, kan. Badan dah sihat, nak berlari, nak berjogging, nak buat apa-apa aktiviti pun badan sentiasa rasa cergas, sebab dah sihat. Tapi kalau tak jaga postur badan, badan akan mudah-mudah sakit. Sendi-sendi kita rasa sengal-sengal badan, sebab tak jaga postur badan. Kadang-kadang kalau salah tidur pun, tidur kan, kita belajar kan kena mengiring, tapi kita tidur terlentang, tak pakai bantal pula, kita akan bangun rasa sakit pada bahagian leher, tengkuk belakang kita ni. Dah tak sihat lah, dah tak cergas, nak buat kerja pun tak semangat, badan dah tak sihat, betul tak? Sebab tu kena jaga kita punya postur badan kita ni, supaya kita senang nak buat kerja, sentiasa sihat. Penting jaga postur badan kita. Baik, yang keduanya kita nak tengok kepentingan rehat dan tidur. Tidur pun ada kepentingan tau, penting tidur. Bukan tak penting. Sebab tu dulu cikgu masa kecil, mak ayah suka pesan, pukul 10 je kena tidur. Pukul 10 je kena masuk tidur, supaya nak jaga waktu rehat kita. Waktu tidur tu ialah waktu rehat kita. Tengok kepentingan yang pertama. Kepentingan rehat dan tidur yang pertama ialah melancarkan proses penghadaman. Dekat sini awak kena ingat, bukannya dia kata tidur tu penting, bukannya bermaksud kena tidur saja. Maksudnya kena dapatkan waktu rehat dan tidur yang cukup. Kalau awak masih peringkat kanak-kanak, waktu tidur awak sekurang-kurangnya 8 jam. Satu hari tu 8 jam awak mesti kena cukup waktu tidur awak. Ada sekarang kan budak-budak suka main gadget, telefon, tab, kan, tengok YouTube, main game, Mobile Legend ke apa ke, sampai mengganggu waktu tidur dia. Pukul 12 baru dia tidur, pukul 6 pagi bangun, nak kena bangun pergi sekolah. Pukul 12 ke pukul 6 tu berapa jam? 6 jam. Jadi cukup ke waktu rehat atau waktu tidur dia? Dah tak cukup. Dia kena sekurang-kurangnya 8 jam kalau kanak-kanak 8 jam. Kalau nak bangun pukul 6 pagi, pukul 10 malam lah dia kena tidur. Pukul 10 kena tidur, kan? Dah siapkan kerja sekolah, dah makan, dah sembahyang semua, pukul 10 tidur. Pukul 6 baru bangun. Cukup 8 jam. Dan bila kita cukup tidur ni, satu pun kita akan rasa awak akan rasa satu perasaan yang semangat. Awak akan rasa lebih cergas sebenarnya. Kalau awak cukup 8 jam tidur, awak senang je nak bangun, betul tak?
Pukul 10 tidur, pukul 6 pagi besok senang je nak bangun. Cuba kalau awak tidur pukul 12, pukul 1 pagi, tengok mak kejut besok nak bangun pergi sekolah, macam mana awak rasa? Mesti lihat, mata lihat je nak bangun. Sebab dah tak cukup tidur dekat situ. Dah lari jauh dah. Yang kepentingan pertama dia kata tadi nak lancarkan proses penghadaman. Tahu tak penghadaman ni apa dia? Awak tengok gambar ni ialah gambar awak punya perut. Awak punya perut. Perut. Kita makan, bila kita makan, makanan masuk dalam badan kita, masuk dalam perut kita. Semasa berada dalam perut kita ni akan berlaku proses penghadaman makanan. Proses penghadaman makanan ni dia nak asingkan, nak pecah-pecahkan. Makanan protein bagi buat apa fungsi dia, makanan karbohidrat nak letak dekat mana, dia pecah-pecahkan. Kita punya nutrien makanan itu dipanggil proses penghadaman. Penghadaman. Jadi proses penghadaman ni berlaku dengan cepat sewaktu awak berehat ataupun waktu awak tidur. Proses penghadaman berlaku, sebab awak tak buat apa-apa aktiviti. Jadi proses penghadaman dalam perut kita ni senang berlaku, lancar je. Tapi kalau awak tak cukup rehat, tak cukup tidur, organ-organ dalam tubuh badan awak ni pun lemah, penat nak bekerja sebab awak tak rehat. Jadi proses penghadaman kat situ dah mengganggu, dah terganggu dah diganggu oleh tak cukup tidur awak, tak cukup rehat awak tadi. Bahaya proses penghadaman, kan? Sebab tu lemah, tak bertenaga. Lemah, tak ada tenaga. Sebab walaupun awak makan, tapi makanan tu tak habis-habis dihadam. Tak habis-habis dihadam sebab terganggu, disebabkan tak cukup rehat dan tak cukup tidur. Yang kedua, kepentingan rehat dan tidur ialah nak membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Waktunya, terutamanya pada waktu awak tidur, untuk pengetahuan awak, waktu awak tidur, dalam badan kita ni dipenuhi dengan sel yang membentuk kita punya otot-otot ni, sel ataupun tisu. Jadi sewaktu kita tidur, tisu-tisu badan ataupun sel-sel badan kita ni akan diperbaiki, akan diperbaiki oleh nutrien-nutrien yang kita makan tadi. Makan nasi, makan ayam, apa semua dia dah hadam. Kan cikgu cakap dia asing-asingkan, kan? Dia punya nutrien tu dah asing. Nutrien-nutrien ni akan membaiki sel-sel awak ni, sel-sel dalam badan kita ni, tisu-tisu dalam badan kita ni akan dibaiki. Yang mana yang rosak, dibaiki. Waktu bila? Waktu awak tidur, waktu kita tidur, waktu kita berehat. Waktu itulah akan bergantinya sel. Sel kita ni, sel badan kita, tisu badan kita ni sentiasa rosak. Kita guna untuk angkat barang, kita guna untuk berlari, untuk buat apa-apa aktiviti, sel dan tisu badan kita akan rosak. Jadi sebab tu apabila kita makan nutrien-nutrien yang kita makan tu, dia akan baiki balik sel-sel dan tisu badan kita yang rosak tadi pada waktu kita tidur lah, pada waktu kita rehat. Kemudian kepentingan rehat dan tidur yang lain ialah meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Yang ni yang belum cikgu cakap tadi. Kalau kita tidur cukup 8 jam, kita akan rasa bila bangun tidur tu semangat. Betul tak? Senang je nak bangun. Nak pergi sekolah senang je. Pergi sekolah pun tak mengantuk. Fokus. Boleh fokus. Biasa cikgu tengok kalau dekat sekolah, cikgu mengajar, cikgu boleh tengok murid-murid yang memang dia tak cukup tidur. Nanti dekat sekolah bila cikgu mengajar, ngantuk, nak tertidur je. Sebab dia tak cukup tidur. Bila cikgu tanya, malam tadi tidur pukul apa? Pukul 1 pagi cikgu. Pukul 1 pagi. Lepas tu kena bangun pukul 6 pagi. Macam mana? Tak cukup tidur dekat situ. Fokus tu dah tak ada dalam kelas. Tu awak terutamanya baru tahun 2, kan? Baru tahun 2. Pukul 10 set kena tidur. Pukul 6 bangun tidur. Tapi pastikan kerja sekolah kena siap. Okey. Dan yang terakhir, kepentingan rehat dan tidur ialah dapat merehatkan fizikal dan mental. Yang itu yang utamanya sebenarnya. Kita manusia ni, kan, macam awak sendiri, awak kanak-kanak, kan, seharian awak buat apa? Siang-siang awak buat apa? Ini lagi lah musim-musim belum naik sekolah ni, siang-siang awak buat apa? Kan, selain daripada PDPR, pagi buat PDPR, buat kerja sekolah, lepas tu sekejap buat kerja ni, keluar malam macam aktiviti buat. Jadi badan awak mesti akan rasa penat dan letih. Dekat situlah pentingnya awak kena berehat, tidur, rehat.
Kadang-kadang yelah cikgu pun ada anak juga kan. Kerja nak main, berlari aja. Kadang-kadang walaupun dia dah mengantuk, dia nak main juga. Tak kisah badan dia penat. Tapi macam awak dah faham. Macam anak cikgu kecil lagi dia tak faham, dia kerja nak main je. Awak dah faham, awak dah tahun 2, umur pun dah 8 tahun. Cukup waktu habis waktu main, cukup awak rehat. Awak rehat. Kalau tak nak tidur pun awak rehat. Siang tu tak nak tidur, awak rehat. Rehat tu maksudnya duduk santai, mungkin awak boleh tengok TV kan. Janganlah badan dah penat, asyik tak berhenti-henti berlari. Nanti mak awak pun penat nanti. Nak melayan lari sini, penat. Relax, tenang-tenangkan diri, baca-baca buku sikit. Sebelah malam nanti pukul 10 cukup masa tidur. Supaya fizikal ni, tubuh badan awak ni berehat, cukup rehat, tak penat. Dan mental awak ni tak berfikir. Bila kita tidur kan, mental kita pun relax. Barulah besok pagi bangun dengan semangat. Baik, itu saja antara kepentingan menjaga postur badan dan juga kepentingan menjaga rehat dan tidur. Lepas ni awak cuba amalkan, jaga postur badan dengan betul dan juga amalkan waktu rehat dan waktu tidur dengan betul. Jadi dekat sini cikgu ada sertakan tugasan pada awak untuk awak siapkan. Tak banyak pun, mudah je. Ni tak payah bimbingan mak ayah awak pun awak boleh buat. Cikgu yakin awak boleh buat ni. Sebab ini daripada buku teks saja cikgu ambil. Cuma awak tuliskan semula saja. Kepentingan jaga postur dan juga kepentingan jaga rehat dan tidur. Rujuk buku teks, awak tulis balik apa kepentingan dia. Boleh Baik. Itu saja, kita akan berjumpa minggu depan secara bersemuka. Ingat datang sekolah. Kita tak ada PDPR dah minggu depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.